Dari Pusat Agro Pelancongan, Bidai Sari Resort Janda Baik Pahang, bersama saya, Faisal Ahmad dalam pelbagai lagi segmen yang menarik pada minggu ini. Perairan di Malaysia sememangnya kaya dengan hasil laut yang meruah. Ikuti inovasi dan teknologi terkini dalam proses pembenihan kerang bagi memastikan kelangsungan hidupan marin ini. Ikuti juga usaha Kumpulan Pengembangan Wanita KPW dalam bidang perniagaan dan pertanian di Cameron Highland serta keasyikan aktiviti memancing dalam fishing trail di Perpat Resort. Kerang merupakan antara makanan laut yang popular di kalangan rakyat Malaysia. Namun aktiviti ekonomi dan juga perindustrian yang berlaku di sekitar kawasan pembiakan kerang telah meninggalkan kesan negatif dan membantutkan proses pembiakan kerang, terutamanya di kawasan perairan pantai barat Semenanjung. Kajian dan penyelidikan telah dijalankan bagi meningkatkan populasi kerang yang semakin merosot. Kita ikuti butirannya dalam segmen inovasi pada minggu ini. Kerang, Anandara granosa, merupakan sejenis hidupan dari kumpulan kerang-kerangan atau maluska dari keluarga Cardidae yang popular di negara kita. Keluarga kerang mempunyai lebih dari 200 spesies dan sebahagian besarnya tidak sesuai untuk dikomersialkan atau dimakan. Ternakan kerang di Malaysia banyak dijalankan di pantai barat Semenanjung Malaysia, dari pantai Kedah di utara sehingga ke Johor. Hanya sedikit kawasan laut di pantai timur Semenanjung yang sesuai untuk ternakan kerang. Adalah penting bagi memastikan kelangsungan hidupan ini melalui penghasilan benih kerang dalam hatchery yang dijalankan di Institut Penyelidikan Perikanan Pulau Sayak, Kota Kuala Muda, Kedah. Pembenihan di hatchery Maluska ini telah bermula sejak 2015 lagi melalui kaedah penliritan gonan. Kajian diteruskan melalui penghasilan benih kerang melalui rangsangan suhu bagi meningkatkan pencapaian yang dilakukan sebelum ini. Apa yang dapat dilihat di belakang saya adalah satu sistem yang kita bangunkan yang kita sebelumnya menepati apa yang berlaku di habitat alamiah kawasan pembenihan kerang di Malaysia. Kita ambil kira faktor-faktor seperti suhu, kemasinan, arus pasang surut dan pemakanan kerang di habitat alamiah. Dan daripada faktor-faktor berikut, kita bawa dan kaji semula di hatchery ini bagaimana kita nak membangunkan satu sistem yang sesuai pembenihan kerang. Dan inilah yang terhasil di belakang saya ini, iaitu dia mengandungi beberapa tangki di mana induk akan diletakkan bersama habitat substrat tanah yang kita bawa bersama induk daripada kawasan induk kerang di habitat alamiah. Kemudian kita bagi faktor arus pasang surut melalui aliran air dalam sistem ini menggunakan pam yang kita pam daripada tangki di belakang sana. Okey, sistem yang di belakang saya ini telah dibangunkan hasil daripada pengkajian kita terhadap faktor-faktor rangsangan yang berlaku di habitat alamiah di kawasan pembenihan kerang. Banyak faktor yang mempengaruhi pembenihan kerang di habitat alamiah seperti faktor suhu, kemasinan, pemakanan dan juga pasang surut air laut. Jadi terdapat dua faktor yang kita bawa iaitu faktor kemasinan dan juga faktor suhu, di mana kita bawa dan terjemahkan di dalam hatchery ini melalui sistem yang di belakang saya ini, di mana faktor suhu kita akan menggunakan air panas di dalam air laut panas bagi merangsang induk betul-betul. Manakala faktor kemasinan kita akan menggunakan air tawar ataupun air dan juga air masin. Dengan terhasilnya sistem ini dapat menggambarkan bahawa apa yang berlaku di habitat alamiah kita dapat paparkan, terjemahkan melalui pengumpulan maklumat saintifik kitaran hidup lava kerang itu di dalam hatchery melalui pengumpulan data seperti gambar-gambar dan video, di mana lava-lava benih kerang ini yang kita rekodkan di dalam komputer melalui mikroskop. Tempoh pembesaran lava
kepada peringkat lava bermata melalui hari ke-19 atau 20. Lava bermata akan mendap ke dasar tangki dan beberapa morfologi badan mulai berubah, iaitu terdapatnya bintik mata hitam pada badan. Perubahan juga dilihat daripada sifat berenang kepada pergerakan menggunakan unjuran kaki yang keluar daripada dalam cengkerang badan. Paparan skrin ini menunjukkan pembentukan telur di peringkat meiosis, iaitu pada lazimnya telur tidak berbentuk bulat. Pada asalnya telur di dalam induk betina kerang adalah berbentuk buah pear ataupun air mata, berbentuk air mata. Apabila betina mengeluarkan telur dan jantan mengeluarkan sperma, percantuman antara sperma dan telur akan menjadikan telur tersebut daripada bentuk buah pear itu menjadi bulat, seperti yang saya tunjukkan dalam paparan skrin ini. Dan dalam kitaran hidup telur dan larva kerang, telur ini akan mengalami proses meiosis, pembentukan sel, pembahagian sel dari 2 sel kepada 4 sel, kepada 8 sel, 16 sel dan seterusnya. Sehinggalah telur ini akan berhenti membahagi sel-sel tersebut dan berubah menjadi satu bentuk peringkat yang lain, apa yang dipanggil trokofor. Dan di peringkat trokofor ini adalah telur mula-mula menggerakkan telur tersebut bergerak, dan trokofor ini akan berubah menjadi satu peringkat yang lain selepas 20 jam daripada persenyawaan telur dan sperma tadi, menjadi peringkat di lava atau lava di. Dan di sinilah di peringkat lava inilah bermulanya peringkat lava yang mula-mula menerima makanan dan diasuh dalam tangki sehingga ada beberapa peringkat lagi, iaitu peringkat ambo dan juga peringkat paddy liviger ataupun peringkat lava bermata. Dan di peringkat lava bermata ini, yang uniknya adalah dia akan mengalami perubahan ciri-ciri badan itu, iaitu ia terdapat satu bintik hitam di atas cengkerangnya, dan juga ia akan mengeluarkan satu kaki, di mana menunjukkan dia akan mula mendap ke dasar tangki dan menjadi benih kerang yang sebenarnya, seperti mana yang penelitian jumpa di perairan kawasan benih kerang. Kitaran hidup Anadara granosa yang merangkumi pembentukan dan perubahan embrio serta pembangunan peringkat-peringkat lava secara saintifik ini boleh menjadi maklumat asas yang dapat membantu penyelidikan dalam pembinaan kerang serta rujukan bagi saintis dari luar negara. Demikian juga, penyelidikan yang dijalankan di kawasan utama penternakan Maluska ini, terutama di perairan pantai negeri Selangor, dalam usaha meningkatkan populasi kerang di perairan tersebut. ...2018 sememangnya tahun memperkasakan peranan wanita dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor pertanian yang memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Program KPW atau Kumpulan Pengembangan Wanita ternyata menjadi jambatan untuk golongan ini meraih kejayaan dalam bidang yang berasaskan pertanian, seperti mana yang berlaku di KPW Kampung Taman Sedia, Cameron Highland. Pemenang tempat kedua Kumpulan Peladang Wanita Jaya Peringkat Kebangsaan 2016, KPW Kampung Taman Sedia Cameron Highland, harus dijadikan contoh kejayaan suri rumah dalam bidang pertanian dan industri asas tani. Ditubuhkan pada tahun 1998 dengan seramai 70 ahli, pelbagai aktiviti pertanian dan ekonomi dijalankan di Kampung Taman Sedia yang terletak di antara Pekan Tanah Rata dan Berincang ini. Pelbagai aktiviti dirancang melalui mesyuarat yang diadakan, di samping memastikan setiap ahli terlibat secara aktif dalam program-program yang dirangka. Salah satunya termasuklah mengikuti kursus-kursus asas tani yang dikelolakan Jabatan Pertanian Malaysia bagi kumpulan tersebut.
dasar jawatan pertanian dalam pembangunan KPW ni adalah kampung tradisional tu, kita akan gemblengkan wanita-wanita tani ni kepada satu KPW. Jadi cara keseluruhannya setiap kampung lah di Malaysia ni kita akan tumbuhkan KPW. Tapi fokus kita untuk 2017 pada 198 KPW. Kerana 198 KPW ni memang aktif lah. Memang aktif dan kita akan berfokus kepada KPW, terutamanya kita memikirkan supaya KPW 198 ni dapat dibangunkan kepada satu bentuk entiti yang berdaftar. Jadi antaranya kita mungkin melihat kepada persatuan KPW ataupun koperasi KPW supaya KPW boleh mengembangkan lagi. Idea itu bukan datang daripada kami pada mulanya. Dia ditimbulkan lah ya daripada pegawai pertanian daerah pada masa tu. Dia kata wanita-wanita dekat kampung ni banyak masa tu yang tak ada berniaga. Jadi dia kata kita tubuhkan persatuan ni, daripada persatuan ni kita boleh didik ahli-ahli atau isteri-isteri lah, selalu isteri-isteri penduduk kat sini untuk belajar berniaga. Maknanya jawatan pertanian akan bagi kursus untuk masakan ke, untuk usahawan ke. Lepas tu secara perlahan-lahan tu dia berkembang lah. Jadi macam sampai sekarang lah. Pengeluaran buah stroberi sememangnya sinonim dengan pusat peranginan tanah tinggi itu. Beberapa ahli KPW Taman Sedia mempunyai ladang stroberi yang diusahakan bersama. Selain mengeluarkan buah segar bagi pengunjung serta dijual di pusat-pusat jualan di sekitar Cameron Highland, ladang stroberi milik peserta KPW Taman Sedia ini juga menjadi pembekal bagi pengeluaran pelbagai produk hiliran stroberi. Seluruh ladang ni dalam tak sampai 10 ekar lah. Dalam satu hari kita petik dalam 30 atau 20 kilo lah satu hari. Saya jual dalam dekat saya punya kafe saja, dekat saya punya ni je lah kaunter saya. Sebab tak ada hantar keluar, sebab tak mencukup. Produk ni kita buat jus strawberry dengan jus strawberry cordial dengan jam strawberry dan aiskrim. Banyak membantu dalam mengandungi strawberry ini, sebab banyak kita khusus banyak khusus lah yang KPW buat, kita turut serta menghasilkan produk-produk yang buat jam apa semua lah. Daripada situlah saya belajar buat jam apa semua. Yang pertamanya kita nak membangunkan kepimpinan wanita-wanita tani, isteri kepada parti itu, supaya mereka ni dapat dilatih dalam management ataupun pengurusan, supaya mereka boleh merancang apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan di peringkat kampung, khususnya untuk membantu memajukan kampung, di samping itu juga meningkatkan pendapatan keluarga tani mereka. Sebab itu dan kita di bawah Jabatan Pertanian akan melatih wanita-wanita tani itu dalam kepimpinan, samping itu juga dalam aktiviti-aktiviti yang boleh menyokong kepada aktiviti pertanian suami. Contohnya lah, kalau katakan suami itu dia menanam kerepek, menanam ubi kayu, jadi wanita tani harus tengok kepada aktiviti nilai tambah seperti membuat produk berdasarkan ubi tadi menjadi kerepek ataupun menjadi makanan-makanan, boleh meningkatkan nilainya. Jadi itulah asas kata tu matlamat mengapa Jabatan Pertanian bangunkan KPW tadi. KPW ni telah kita tubuh semenjak 1978. Kalau dulu masa tahun 2003 wanita-wanita tani yang terlibat dalam program memproses makanan ataupun industri processing kita dapati jumlah hasil mereka, jualan mereka lebih kurang dalam 300 juta setahun. Tapi sehingga kini 2017 dah meningkat kepada 1 bilion. Jadi ini adalah di mana pelibatan wanita tani tadi tu di dalam rantaian bekalan industri tanaman. Di mana wanita-wanita tadi mereka akan memberi fokus kepada industri pemprosesan, pelancongan pertanian dan pemasaran. Jadi ini perkara yang kita bagaimana pelibatan tadi untuk meningkatkan dalam agro makanan. So Jabatan Pertanian dalam strategi untuk kita bangunkan KPW,
Yang pertama ialah kita bagi mereka ni khusus teknikal. Teknikal tu lebih kepada teknikal pemesan makanan lah, ya. Sama ada dia menjadikan dalam bentuk makanan tradisional atau macamkan frozen food, bahasahkan jeruk, ya, dan juga bahasahkan buah-buahan. Ini Jabatan Pertanian memberi khusus. Okey, selain daripada khusus juga kita membantu dari segi membangunkan keusahawanan. Di mana apabila mereka dapat teknologi, mereka perlu belajar macam mana nak menguruskan perniagaan. Jadi kita di Jabatan Pertanian juga kita membantu mereka untuk memberi ilmu dalam menyediakan pelan perniagaan. Pelan perniagaan mana mereka ada teknologi, mereka perlu tingkatkan pengurusannya dan mereka perlu ada juga kemahiran dalam untuk memasarkan produk-produk tadi. Jadi kita akan bantu mereka untuk wujudkan pelan perniagaan. Dan yang ketiga, kita juga ada insentif-insentif lah. Bantuan-bantuan dari jabatan, contohnya bantuan mesin-mesin, ya, untuk dibantu kepada wanita-wanita yang menjalankan projek-projek prosesan ni. Di mana mesin-mesin ni kita bantu dalam program, kita panggil dia business matching, ya. Di mana bantuan tu boleh terdiri daripada 50% lah daripada Kementerian Pertanian. Contohnya kalau modalnya untuk bangunkan mesin tadi dalam 300,000, mungkin Kementerian Pertanian akan bagi mereka 50% daripada keperluan itu. Itu antara bantuan-bantuan yang sedia ada lah. Pengusaha lah yang membuat roti canai, sejuk beku. Selain daripada roti canai, dia ada buat kari puff, samosa. Pencapaian dalam sektor ekonomi yang memberangsangkan daripada KPW Kampung Taman Sedia ini telah terbukti apabila kebanyakan ahlinya yang terdiri daripada kaum wanita, golongan warga emas ini memperolehi pendapatan terkumpul hampir 3.8 juta ringgit setahun. Penyertaan aktif mereka ini harus dijadikan contoh kepada kumpulan-kumpulan pengembangan wanita lain serta golongan wanita serta suri rumah yang ingin menceburi bidang pertanian khususnya bagi membaiki taraf hidup dan ekonomi keluarga. Memancing bukanlah satu hobi semata-mata. Di negara kita, terdapat pelbagai lokasi yang dikatakan sebagai syurga memancing. Tidak kira sama ada di laut, di sungai, di tasik ataupun di kolam pancing. Namun tidak semua kawasan ini menyediakan tempat penginapan. Menyedarinya satu kekurangan, Perpat Resort yang terletak di kapal Selangor telah menyediakan pelbagai kemudahan dan juga kelengkapan kepada kaki pancing. Jadi mari kita ikuti butirannya dalam segmen Lestari Agro. Menurut pemiliknya, Datuk Ahmad Murad Khalid, terdapat 5 chalet dan 11 kabin disediakan kepada pengunjung. Chalet dan kabin tersebut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bilik air, bilik tidur dan dapur. Setiap kabin disediakan tempat memanggang bagi pengunjung yang ingin menikmati kesegaran hasil tangkapan dan kebanyakan pengunjung yang jauh gemar menikmati sebahagian hasil tangkapan mereka bersama rakan-rakan. Ia sudah tentu memberi pengalaman yang hebat ketika memancing di sini. Perpat Resort akan menambah kuantiti ikan mengikut tempoh tertentu dan tidak hanya bergantung dengan ikan sedia ada di dalam tasik. Ahmad Murad berkata, joran tidak disediakan dan pengunjung perlu membawanya sendiri. Jika ada kaki pancing mahukan umpan seperti udang, ikan belanak dan dedak, ada dijual di kaunter. Menurut katanya, pakej memancing di laut, selain itu jika lapar, anda boleh menjamu selera di restoran yang ada di dalam kawasan Perpat Resort ini dengan harga yang berpatutan. Kabin yang boleh memuatkan sehingga 10 orang disewa pada harga RM60 semalam. Kedalaman tasik milik Perpat Resort adalah sekurang-kurangnya 5 meter bergantung pada keadaan air laut. Istimewanya kolam ini bersambung dengan air laut kerana kedudukannya hanya 1 kilometer dari laut dan mempunyai kunci air. Jika air laut pasang, kedalaman tasik ini turut bertambah. Ikan air tawar dan masing sebumbung. Apa yang menariknya, tasik ini mempunyai 2 jenis ikan air masin dan tawar kerana bersambung dengan air laut. Di kawasan berdekatan dengan kunci air, pengunjung juga boleh mendapatkan hasil tangkapan seperti ikan ketutu, siakap, jenaha dan sebagainya. Malah,
ada pengunjung yang pernah membawa balik ketam. Ketika air pasang, kebanyakan ikan dari laut dibawa masuk oleh arus melalui kuncir air tersebut. Melalui kuncir air, ikan-ikan laut hanya boleh memasuki tasik ini dan tidak dapat keluar lagi. Tidak hairanlah jika pengunjung dapat menumpaskan pelbagai ikan air masin di tasik ini. Di kawasan hujung tasik, kadar air masin adalah rendah dan menyebabkan ikan air tawar seperti patin, toman dan tilapia boleh hidup. Sebelum memulakan projek ini, beliau telah membuat kajian mengenainya dan keadaan tersebut membolehkan kedua-dua jenis ikan boleh tinggal sebumbung di dalam tasik ini. Sebagai kawasan rekreasi pelancongan zon sementara daerah Kelang Negeri Selangor, pakej pelancongan fishing trail yang disediakan ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri kepada pengunjungnya. Ternyata program agro pelancongan seperti ini bukan sahaja memberi pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya, tetapi juga meningkatkan ekonomi kawasan sekitar daerah Kapar di Kelang ini. Aktiviti pertanian ternyata mampu untuk menjana pendapatan lumayan kepada petani. Amalan pertanian lestari juga mampu untuk membantu mengembangkan ekonomi negara. Agrotech akan terus memaparkan pelbagai segmen menarik dalam sektor pertanian. Teruskan bersama kami dalam episod yang akan datang. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.